sejahtera dan salam Sarawak sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Kerajaan Sarawak telah meluluskan penambahan sebanyak 400 orang juruukur untuk menampung keperluan Jabatan Tanah dan Survey JTS. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Turut Abang Peng berkata, perkara tersebut penting bagi memastikan kelancaran pelaksanaan projek-projek pembangunan di Sarawak. That we have to produce kerana bagi kita di kerajaan, kita mempunyai beberapa dasar yang akan mentransformasikan ekonomi Sarawak. Dan semua ini bergantung juga kepada tanah. Dan tanah mesti diugus dengan baik. Termasuklah pengukuran tanah kita yang akan memberi pulangan yang baik kepada pembangunan ekonomi yang sedang berlaku di Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Perasmian dan Penutupan Hari Inovasi dan Integriti Tanah dan Survey 2022 bertempat di Hotel Riverside Majestic di Kuching pada Sabtu. Pada malam itu, beliau juga menyaksikan pemerintaian memorandum untuk 3 kolaborasi strategik. Antaranya pemerintaian memorandum perjanjian perkhidmatan mencetak dan membekal kertas keselamatan bagi surat hak milik tanah dan lesen tanah antara JTS dengan Pencetakan Nasional Malaysia Berhad dan memorandum persefahaman antara JTS dengan Universiti Teknologi Mara bagi mengadakan kursus pra-perkhidmatan Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah. Turut dimenteraikan memorandum kerjasama pelaksanaan program sijil ukur tanah antara JTS, Sentech, Land Surveyors Board Sarawak dan The Associations of Consulting Licensed Land Surveyors Sarawak ACLS. Program ini berperanan bagi memangkin penambahbaikan komprehensif dalam semua aspek JTS yang menjurus kepada penyampaian perkhidmatan yang berkualiti serta menepati kehendak pelanggan dalam industri. Sementara itu, Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak MIPD dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak akan terus memantau kontraktor yang melakukan kerja-kerja pembinaan infrastruktur awam di seluruh Sarawak. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugak Mbas berkata, ini bagi mengenal pasti dan menangani sebarang masalah yang boleh melambatkan pelaksanaan yang dijadualkan. Jelasnya, apa yang penting adalah semua projek pembinaan dilaksanakan tepat pada masanya di samping projek yang telah disiapkan dapat menyediakan perkhidmatan kepada rakyat, perhubungan dan komunikasi. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sambutan Hari Malaysia Peringkat Sarawak 2022 di Bintulu pada Jumaat. Terdahulu, Datuk Ahmad Douglas Ugah telah mengadakan lawatan ke tapak-tapak pembinaan jalan dari Sungai Arif ke persimpangan lapangan terbang Bintulu dan juga dari Tatau ke Kuala Tatau. Timbalan Premier Sarawak itu menambah situasi kesihatan negara hampir kembali normal dan semua sekatan dan kengkangan yang dikenakan ketika penularan wabak COVID-19 kini telah berakhir. Justru itu ujarnya pemain industri pembinaan JKR, pihak kementerian dan juga kerajaan perlu terus komited dalam memastikan semua projek pembinaan berjaya disiapkan. Sementara itu, Datuk Ahmad Douglas Ugah yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak menjelaskan bagi mereka yang tidak dapat meneruskan pelaksanaan projek, langkah ketat akan diambil untuk membolehkan projek itu dapat diselamatkan mengikut masa yang ditetapkan. Mengulas mengenai masalah kekurangan pekerja pula, beliau akan terus berbincang dengan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Mazuki mengenai cara memudahkan pengambilan pekerja asing bagi memastikan masalah tersebut dapat diselesaikan dalam beberapa bulan akan datang. Dalam perkembangan lain, Datuk Ahmad Douglas Ugah memberitahu JKR kini sedang berhubung dengan syarikat-syarikat yang berkelayakan berkaitan inisiatif Variations of Price VOP 2.0 di bawah pakej bantuan khas Sarawak Sayang 9.0. Di Miri pula, Kerajaan Sarawak menerusi Majlis Bandaraya Miri telah memperuntukkan grant khas berjumlah RM1.5 juta untuk menaik taraf dan melebarkan Taman Rekreasi Miri. Difahamkan rancangan projek pelebaran Taman Rekreasi Miri Fasa 4 seluas 11.05 ekar kini dalam peringkat tender terbuka di mana ia merangkumi kemudahan-kemudahan seperti 2 unit gazebo, muzium geologi, tanas awam, trek jogging, trek panjat gunung, taman flora, outdoor gym, taman permainan dan juga tempat letak kereta. Dalam pada itu, Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin turut bercadang agar kos kerja-kerja penyelenggaraan setiap taman yang berkaitan harus dimasukkan dalam bajet tahunan Majlis Bandaraya Miri. When we went to the site,
to look in the proposed extension of Taman Awam under Phase 4. At that time, we were just looking at the preliminary concept. Today, we have finalized the design, and this project will be undertaken by the council. The funding comes from a special funding under my kawasan from Premier. So I've got a funding of 1.5 million for the extension of this park. Beliau berkata demikian semasa mengetuai taklimat rancangan naik taraf Taman Awam Miri Fasa 4 bertempat di Majlis Bandaraya Miri baru-baru ini. Untuk makluman, Taman Rekreasi Miri ini merupakan pusat rekreasi unik dan popular terutamanya dalam kalangan penduduk kawasan Miri. Taman itu dikenali dengan reka bentuknya yang mengikut kontur tanah sekaligus memberi gambaran keindahan lanskap taman semula jadi kepada orang ramai. Laporan seterusnya, sebanyak 19 badan bukan kerajaan NGO dan 7 Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di Lundu telah menerima geran projek kecil luar bandar MRP fasa keempat dengan jumlah keseluruhan RM110,000. Penyampaian disempurnakan oleh Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan dalam satu program anjuran Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu di Dewan Mahligai Gading baru-baru ini. Antara penerima ialah PIBG SK Stoh, PIBG SRK Pueh, PIBG SK Teluk Melano, Majlis Pendidikan Islam, Lunduk Tourist Task Force, Chapel St. Andrew, Kampung Siru Dayak, Jawatankuasa Kebajikan dan Rekreasi SP, Kelab Kebajikan dan Rekreasi Bomba, Perkeb Daerah Lunduk Sematan, The Lunduk Muslim Charitable Trust, Burak Terbang serta Sarawak Medical Club. Manakala antara JKKK pula ialah dari Kampung Pandan, Kampung Meriyu, Kampung Bajo, Kampung Tunggang Ulu, Tanah Hitam, Kampung Bruan dan Kampung Sekambal. Selain itu, Azizul turut menyempurnakan penyerahan gerai Dun Tanjung Datu kepada 9 penerima bagi menjalankan aktiviti perniagaan masing-masing. Berita selanjutnya, Project of Dream Realize atau ProDR Anjuran Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas merupakan antara platform bagi memberi informasi terkini khususnya mengenai peluang melanjutkan pelajaran kepada komuniti luar bandar. Adun Simunjan Auladris berkata, program ProDR menggalakkan lebih ramai pelajar lepasan sekolah menengah mengikuti pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET. Menurutnya, selain itu, Kerajaan Sarawak memandang serius terhadap keperluan pendidikan pelajar di negeri ini dalam memastikan mereka mendapat pendidikan sempurna selari dengan perkembangan teknologi semasa. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Jerayawara program ProDR edisi ke-7 bagi tahun 2022 di Dewan Mesra Simunjan baru-baru ini. Allah menambah, selain TVET, kerajaan juga memberi penekanan terhadap pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM). Sementara itu, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak menyasarkan 60% kemasukan pelajar dalam bidang STEM menjelang 2030 seperti digariskan di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Manakala lebih kurang 200 orang sukarelawan daripada 6 kejiranan mesra KJM Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU telah menyertai World Clean Up Day anjuran DBKU. KJM yang menyertai inisiatif itu ialah Tranikan Sarawak Sdn Bhd, Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak MPHLG, TM Sarawak Hub, Cosmopoint dan Unita College, Management and Science University MSU dan ahli jawatankuasa Kampung Pasir Panjang. Sesi flag off bagi program tersebut telah disempurnakan oleh pengarah DBKU Muhammad Khaidir Abang mewakili Datuk Bandar DBKU di Pasir Panjang Kuching pada Sabtu. Difahamkan World Clean Up telah diwujudkan pada tahun 1993 dan merupakan salah satu program tindakan sosial global tahunan yang bertujuan menangani masalah sisa pepejal global termasuk masalah serpihan maring. Seperti tahun-tahun sebelumnya, World Clean Up pada tahun ini diadakan pada 17 September secara serentak seluruh dunia dan di peringkat tempatan pula DBKU juga tidak terkecuali. Justru pihak DBKU berharap dengan sokongan yang baik daripada semua pihak, pelan tindakan global seumpama ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Di samping itu, DBKU juga menyeru agar masyarakat tempatan turut bersama dalam menjaga kelestarian persekitaran demi menjamin masa depan generasi akan datang. Untuk rekod, salah satu kejayaan pelaksanaan tindakan sosial global ini telah direalisasikan semasa penganjurannya di negara Estonia pada tahun 2008 di mana dalam tempoh 5 jam seramai 50,000 orang rakyat tempatan telah menyertai program kebersihan alam sekitar yang diadakan ketika itu.
Sehubungan itu, penglibatan para sukarelawan yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat turut menjadi tunjang kepada impak positif terhadap gerakan global ini. Sekarang. Beralih ke berita mengenai Sukan Malaysia Sukma ke-20. Tirai Sukma edisi ke-20 dibuka secara rasmi setelah majlis perasmian disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Dewan Kaunsil Tun Abdul Razak Universiti Kebangsaan Malaysia pada Sabtu. Sukma kali ini dianjurkan oleh Majlis Sukan Negara MSN sekaligus menjadi tuan rumah pada tamasya yang mempertandingkan 426 acara dari 31 jenis sukan di sekitar Lembah Kelang, Nilai dan Langkawi. Upacara perasmian dimulakan dengan perarakan masuk maskot setiap negeri yang pernah menjadi tuan rumah sebelum ini, termasuk maskot Sukma 2022 yang diberi nama Oyen. Majlis kemudian diteruskan dengan perarakan masuk setiap kontijen negeri bermula dengan Terengganu dan diikuti negeri-negeri lain yang mengambil bahagian dalam Sukma 20 MSN 2022 kali ini. Bendera Sukma 2022 kemudian dibawa masuk dan dinaikkan oleh 4 atlet kebangsaan Chung Javen, Pingpong, Eng Jo Yi, Jim Rama, Arshamidran, Karate dan Muhammad Aznel Bidin, angkat berat. Seterusnya, obor tamasya dinyalakan oleh legenda bowling negara Shalin Zulkifli diikuti bacaan ikrar yang diketuai atlet angkat berat negara Muhammad Anik Kasdan. Sukma ke-20 dianjurkan semula dengan Kuala Lumpur menjadi tuan rumah selepas tamasya 2 tahunan itu tidak dapat diadakan pada tahun 2020 di Johor berikutan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Sementara itu, kejayaan Nurul Duratul Ifa Yazid memenangi pingat perak dalam acara perseorangan wanita Women Shooting Petok adalah di luar jangkaan. Menurut Timbalan Chief D Missions, Royston Valentine, kejayaan itu sememangnya tidak dijangka kerana beliau tidak memberi sasaran untuk mendapatkan pingat. Bagaimanapun katanya, kejayaan ini pastinya memberi semangat kepada skuad Petok Sarawak untuk terus memburu pingat emas yang pertama dan menambah pingat emas buat kontijen Sarawak. Dan kita bersyukur sebab kita telah mendapat pingat perak walaupun pada permulaan kita tidak meletakkan target juga untuk pemenang yang menang ini. Cumanya kita dapat melihat semangat yang telah ditunjukkan oleh semua atlet-atlet kita adalah di tahap yang tertinggi. Begitu juga dengan pengurusan dan pihak kejurulatihan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas penyampaian pingat bagi sukan petok di Arena Petok Kuala Lumpur di Jalan Pudu Ulu, Kuala Lumpur pada Sabtu. Dalam pertandingan itu, Nurul Duraitul Ifah memenangi pingat perak setelah tewas menerusi Avantes Stay Bold kepada atlet Negeri Sembilan selepas terikat 19 sama. Pingat emas dimenangi atlet dari Negeri Sembilan Nur Ashikin Roslan manakala atlet Pahang Riabatul Adawiyah Muhammad Roslan memenangi pingat gangsa. Dalam pada itu, Royston turut menzahirkan rasa yakin terhadap atlet-atlet Sarawak untuk mendapatkan pingat pada Ahad dengan beberapa acara lain lagi seperti perseorangan dan berpasangan lelaki dan wanita akan dipertandingkan yang menawarkan pingat. Dan kita harap kita akan mendapat emas untuk esok. Sebab kita yakin kita ada prospek untuk mendapatkan emas apabila di pihak kejurulatihan sendiri telah menyatakan bahawa players-players kita sememangnya sudah bersedia sepenuhnya untuk Sukma kali ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan KAS channel di YouTube. #Menjebak Fakta, salam KAS.